menjalankan hamba-Nya. Pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kami tunjukkan tanda-tanda kami, iaitu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ringkaskan cerita ini, iaitu pada peristiwa itu diceritakan di antara dibawa Nabi. Ini poin yang kelima, iaitu dibawa Nabi untuk nak mengobati duka cita Nabi, kesedihan Nabi. Dibawa Nabi dengan satu perjalanan, iaitu dipanggil perjalanan ibadah ataupun perjalanan suci, ataupun kita boleh namakan perjalanan mencari Tuhan, ataupun merasakan nikmat rasa hidup bertuhan, orang-orang yang bergantung harap dengan Tuhan. Dengan cara dibawa Nabi pertama sekali perjalanan masjid ke masjid. Nabi diperjalankan masjid ke masjid untuk nak jadikan Nabi rasa tenang. Dan kita manusia hari ini, aktibar apa kita nak ambil? Siapa yang nak cari ketenangan? Tak lain dan tak bukan cari jalan nak daripada masjid ke masjid, nak cari ketenangan. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang datang ke masjid, orang-orang yang pergi ke masjid, datang ke masjid, yang mengatur daripada satu masjid ke masjid, maka orang-orang ni disebut beberapa tempat dalam hadis. Orang yang suka datang ke masjid. Yang pertama sekali Nabi SAW sebut, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kami akan payungi di hari kiamat kelak, hari yang tidak ada payungan melainkan payungan Allah. Allah payung orang ni. Siapa yang Allah payung seorang ni? Iaitu rajulun ta'allaqa qalbahu bil masajid, seorang lelaki yang hatinya sentiasa terikat dengan masjid. Tuan, orang yang hati sentiasa terikat dengan masjid, Allah kata kami payung orang ni di hari kiamat kelak, hari yang tidak ada payungan waktu tersebut, tapi kami payung dia. Sebab hati dia setiap masa terikat dengan masjid ataupun surau, tempat-tempat solat. Ini kehebatan ni Nabi tunjukkan, Allah tunjukkan kat kita. Nak tenangkan Nabi, dibawa Nabi perjalanan masjid ke masjid. Yang kedua kita boleh juga ambil dari sudut manfaat masjid, iaitu mencari rasa hidup beragama dan bertuhan dengan pergi cari tempat-tempat syiar Islam. Sebagaimana orang yang pergi ke Mekah dan sebagaimana hadis Nabi, la tashaddu rihal illa fi salasati masjid. Jangan kamu suka sangat-sangat pergi ke mana-mana tempat melainkan 3 masjid ni yang kamu patut-patut suka pergi. Yang mana? Kata Nabi, Masjidil Haram wa Masjidil Hadha wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku, dan juga Masjid Al-Aqsa, tempat yang paling istimewa. Tak salah kita cerita hari itu travelog umrah. Apa dia travelog umrah? Tak cerita tadi sama kita 2 bulan yang apa. Cerita bagaimana orang-orang yang pergi tengok Kaabah ni satu benda yang cukup menakjubkan, tuan-tuan. Tak tahulah kalau siapa-siapa yang tak masa takjub, tapi kalau bagi diri saya, dan saya bercerita ke orang lalu, Kaabah ni satu tempat yang cukup hebat. Hebat, dan dia ada satu kuasa walaupun dia batu saja, tapi kesan daripada ibadat yang dilakukan, tempat syiar Islam, menjadikan hati kita terlalu hampir dengan Allah, sehingga dijadikan satu ucapan yang khusus bagi orang yang duduk di Mekah. Apa dia ucapannya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kami menyambut seruanmu ya Allah. Kita sampai dekat kawasan haram, border tanah haram. Sampai kat situ tiba-tiba perasaan berdebar tu dia datang. Datang ni berdebar ni macam nak kahwin. Berdebar. Waktu tersebut kita pun sebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Air mata ni mengalir keluar tanpa disuruh-suruh, keluar sendiri. Tiba-tiba sampai makin dekat nak nampak menara Masjidil Haram. Tengok menara Masjidil Haram tu dah boleh menyebabkan kita menangis. Sampai kat hotel dah makin tak sabar, keluar datang ke masjid. Sampai kat masjid saja, masuk dalam masjid, perlahan-lahan masjid, masuk pintu King Fahad. Sekarang ni dia dah tutup pintu-pintu yang lain, tinggal pintu King Fahad saja yang dibuka, satu jalan. Lepas tu yang jadi bawa kes yang mati, terpijak, jatuh dan sebagainya itu sebab Allah terlalu ramai. Bukan roboh. Orang cerita kata roboh, sebenarnya bukan roboh pun, sebenarnya adalah besar-besar kerana terlalu ramai. Sudah. Tadi kita tak kira ayat dia, kita sebut dah lah. Boleh ni? Baik, masuk dalam Masjidil Haram. Dia siapa-siapa yang masuk dalam Masjidil Haram, first kali kita masuk, tengok Kaabah tu nak baca doa pun tak boleh sebab Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaqulu salam sampai akhir. Allahumma hadzal bait baituk wal haram haram fahrim ruhumana wa dima'ana minana. Ada orang yang jatuh tercelepuk
Sebab tu yang Nabi suruh sangat-sangat kita pergi kat sana nak rasa hidup bertuhan. Kadang-kadang mungkin kat tanah air kita tak rasa nak hidup bertuhan, tapi kat sana kita rasa dapat rasa hidup bertuhan tadi dalam buat doa-doa yang makbul dan sebagainya. Baik itu. Baik, kemudian Nabi dimi'rajkan, Nabi dapat anugerah dan anugerah solat. Kita lihat kat cerita. Dalam bab solat ni masya-Allah hebat sangat-sangat. Apa sebab? Antara poin peristiwa Isra' dan Mi'raj nak tenangkan Nabi, nak gembirakan Nabi. Tiba-tiba Allah berikan satu solat yang mana solat ini Nabi SAW sebut pada hadis yang sahih. Apa kata Nabi? Wa ju'ilat qurratu 'aini fi solat, dan dijadikan penyejuk mata aku, penenang aku dan penyejuk mata aku. Apa dia? Syabu ke? Ubat ke? Apa ke? Bukan, tapi iaitu solat. Itu wajib adalah qurratu 'aini fi solat, dijadikan penyejuk mata bagi aku adalah ketika mana aku bersolat. Maka solat itu menyebabkan penyejuk mata, ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam bab talak, dalam bab talak, selepas ayat-ayat cerita tentang perceraian, tiba-tiba Allah sebut hafizu 'ala sholawat wa sholatil wusta. Jagalah kamu solat-solat kamu dan solat wusta. Bab solat wusta ni antaranya mufassirin ada yang menyebut solat wusta itu solat malam. Solat wusta itu adalah solat tahajud, solat malam. Ada sebagian mufassirin menterjemahkan solat asar dan solat subuh. Apa pun kita nak ambil kat sini, poin dia iaitu jaga solat kamu dan juga solat-solat yang lain. Ayat ini disebut di tengah-tengah ayat cerita tentang masalah talak, tiba-tiba disebut. Apa Allah nak gambarkan? Iaitu nak ceritakan orang yang hubungan dia rapat dengan Allah, maka sudah pasti dia tak akan berlaku apa-apa masalah dalam kehidupan. Ini yang poin dia nak disampaikan. Lepas tu kalau kita tengok ini pelik. Kalau orang yang bersolat, keluarga dia juga keluarga yang bersolat, suami isteri selalu datang ke masjid, ke surau majlis ilmu, solat tengah malam bersama-sama berjemaah, kadang-kadang berjemaah kat rumah, tiba-tiba nak bercerai, satu benda yang cukup pelik. Pergi pejabat gaji, kenapa nak bercerai? Suami saya solat 8 rakaat, saya nak solat 20 rakaat. Pelik. Ataupun lepas selesai solat, apa orang selalu solat ni tiba-tiba minta cerai, itu benda yang pelik. Mereka sebab benda-benda yang lain. Sebab tu saya kalau orang datang jumpa tanya masalah, ada satu kes berlaku di Perak dahulu. Kes ni suami ni pukul, kahwin dengan orang sini. Isteri ni kena belasak, benar, kamu tumbuk, ekor, siku naik, kena kat mata, gawak, kepala lepas, kena belasak dengan suami. Bila kena belasak dengan suami, datang jumpa ustaz, tak tolong, dia kata nak buat jalan, tak tolong tumbuk, saya tak boleh, saya terus saja. Dia kata minta tolong jadi wakil pihak perempuan, nak pergi ke rumah pihak lelaki, nak selesaikan masalah. Dia kata saya tak pandai, memang saya tak ada pengalaman, tapi nak minta kadang-kadang ada susah. Dia lah tertib. Pergi tengok, kami pergi bilik kereta ada orang penuh ni. Dia kata kalau dia bertemu, hari ni kita balik. Saya tak boleh, dia kata tak apa untuk masuk. Dia orang minta kita cakap, saya kata keluarga lelaki dulu lah cakap. Pihak keluarga lelaki cakap, orang tu orang dia buka-buka saja. Dia kata saya pun tak tahu lah nak cakap apa. Dia kata dia orang ni apa serbi dah ada kerja, dah ada rumah, dah ada kereta, dah ada, tapi duduk gaduh juga. Itu saya rasa nak cakap. Telah tak saya. Dia kata mana suami duduk belakang, dia kata main depan. Bagi dia main duduk depan. Dia tanya ada satu soalan. Dia tanya dia, awak solat atau tidak? Dia kata awak, saya tanya tadi lagi, awak solat atau tak solat? Kalau awak kata awak tak solat, ataupun kalau awak dia tak jawab, saya akan tanya isteri awak, saya tanya anak-anak awak. Dia kata tak solat. Awak pernah solat, tapi pernah solat. Dia kata pernah solat, tapi berapa lama dah tak solat? Lama sangat-sangat. Dah tak solat. Pernah solat dengan suami dengan isteri? Tak. Pernah solat dengan anak? Tak. Pernah suruh isteri solat? Dia pun tak solat, isteri solat ke? Saya kata tuan-tuan hadirin dan hadirat yang ada dalam majlis ini, kes dah dapat dikenal pasti. Apa punca masalah? Punca sebab satu benda saja, sebab tak solat. Dia tak suruh isteri dia solat, dia tak didik anak-anak dia solat, dia sendiri tak solat, maka dalam rumah ni tak ada keberkatan. Allah tak redha, Allah tak berkat. Semua yang ada kat dalam rumah jadi orang yang fasik, orang yang derhaka pada Allah. Orang yang derhaka pada Allah layak ke dia dapat keberkatan dan naungan daripada Allah? Tak layak sedikit pun.
Dia kata kamu hidup macam mana pun kamu tak akan dapat kebahagiaan. Kamu nak kembali balik ke ataupun nak buat macam mana? Bila kita sebut itu kita cerita dia jadi takut. Semua bukan takut ada orang menangis pun ada. Kita pun sebut dia kata satu je lah. Dia kata balik ke rumah, solat suami isteri solat. Solat taubat daripada dosa-dosa sebelum ni dan lepas dah ni jangan tinggal solat. Kalau awak tinggal dengan solat, awak akan jumpa masalah yang sama mungkin lebih teruk lagi daripada ni. Ni hebat. Yang kita kata solat tadi tu. Selesai. Lepas tu Allah sebut dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan juga solat. Solat ni iaitu seolah-olah Allah nak gambarkan hubungan di antara manusia dengan Allah. Putus hubungan ini macam wow yang putus tali. Putus hubungan ni maka hablum minallah itu putus. Yang ada hablum minasyaitan. Hubungan kita dengan syaitan, tali dengan syaitan itu yang ada, itu yang bercerai berai. Ini yang kita katakan bahaya solat-solat tu. Tinggal jadikan solat itu. DM neraka ni saya ceramah hari Rabu ni. Tajuk dia macam itu solat. Macam solat ni tajuk yang bagus juga. Solat ni semua kita cerita sikit lah dalam seminit. Iaitu dalam bab kadang-kadang kita tak nampak solat kita buat ni kita jarang muhasabah. Tapi bila kita muhasabah baru kita nampak masya-Allah rugi yang takutnya kita. Dalam masa sehari semalam berapa rakaat solat kita buat? Semua sekali. Ada 30 rakaat. Berkah ni. Mana orang kira. Apa? Itu kat YouTube pun cerai ya. Ha? 17 rakaat. Okey, 17. Okey, dah 17. Kan 17 setengah. Dah 17. Okey, 17 rakaat. Satu rakaat solat biasalah. Orang ada advance dalam solat. Satu rakaat solat berapa minit? Dah seminit. Seminit lah. Ha? Dah seminit. Seminit. Itu lah advance. Baru belajar mungkin 3-4 minit lah. Sebab baru belajar. Dah cekap, dah cepat sikit pula dah. Okey, baik. Satu rakaat 1 minit solat. Maknanya 17 rakaat 17 minit. Apa dah kita tambah 3 minit waktu kecederaan jadikan 20 minit. Okey, 20 minit. Sehari semalam 24 jam Allah bagi 20 minit saja kita solat. Makan berapa minit kita makan? 20 minit juga kan? Sarapan pagi setengah jam. Makan tengah hari setengah jam. Makan petang dan tengah malam setengah jam. Makan malam setengah jam. Jumlah semua 2 jam. Makan 2 jam, solat 20 minit. Nampak? Tubuh pemain lagi nak surga Firdaus. Nak surga Firdaus ni solat 20 minit ni dalam 24 jam lagi ni. Akibat masuk tandas, sekali masuk 5 minit. Sekali masuk 5 minit tak kira pergi mandi. Katakan hak masuk hak mandi ni 2 kali 20 minit. 10 minit 10 minit 20 minit. Hak masuk kencing masuk biar apa namanya sembelih pun tak kira lagi tu. Kira-kira kita letak kalau 30 minit. Masuk tandas pun dah 30 minit lebih lagi daripada solat tadi. Tu belum kita lagi yang lain-lain. Maknanya kalau kita tengok dalam waktu ya Allah, layakkah kita masuk syurga? Kalau dengan hanya sekadar solat nak kita buat hari ni, nampak macam tak layak, tapi tak nak lah masuk neraka dan masuk syurga juga tak? Sebab Allah jadikan benda-benda yang lain, minta kita jadikan hidup itu sebagai ibadat. Untuk nak tampung. Nak tampung apa? Nak tampung ibadat solat kita tadi. Yang asalnya mungkin kita masuk tandas tadi itu seolah-olah tak ada apa-apa, nak jadikan masuk tandas itu ibadat. Yang tadi mungkin kita makan tak ada apa-apa, tapi nak jadikan makan itu juga ibadat. Hidup kita juga ibadat. Memerlukan kepada Allah. Pasti yang semua kita hadir menunjukkanmu datang sebut dan bersurau. Kalau kita nak tampuk kekurangan-kekurangan yang ada kat dalam solat kita, sebab kita takut kita pergi ke hadapan Allah, kita berada dalam keadaan sebuah kekurangan. Kita bercakap, aku solat. Dia kata betul lah, tengok solat, dia kata cek, tengok ada lah tanda solat, tapi kosong, tak ada markah. Takut-takut macam tu. Ataupun dia kata markah solat, kau punya solat. Bila kita buat kiraan tu, orang yang umur dia 60 tahun, jumlah keseluruhan selama dia hidup 60 tahun tu, tahun yang dia bersolat jumlah berapa lama? Hanya 1 tahun saja. 59 tahun lagi makan, tidur yang lain-lain. 1 tahun saja dia bersolat. Tapi Allah boleh jadikan iaitu hidup itu ibadat. Kalau kita boleh jadikan, alhamdulillah. Tapi kalau kita bergantung hanya sekadar pada solat itu, kadang-kadang teruk kita. Teruk kita. Sebab itu kita memerlukan kepada kefahaman kita yang jelas berkaitan dalam bab solat ini. Mudah-mudahan momentum peristiwa Isra dan Mi'raj ini menjadikan kita orang yang cukup jaga. Antaranya dalam bab perkara solat, ambillah sebagaimana yang Nabi sebut, ma min qaryatin, mana-mana kampung, fiha salasati nafarin, yang ada 3 orang, lam taqum fiha jama'atan, mereka tak dirikan solat jemaah
illa istahwadat alaikum syaitan. Mereka syaitan akan kesatkan mereka. Maka insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita dan Allah jadikan kita sabar dalam hidup agama Allah dan ala shawab. Baik. Dan buat soalan. Salam pertama, Ustaz Haji Muhammad Ustaz bacakan ayat di bawah. Allah berfirman kepada siapa yang mengingatkan bulan Syawal. Allah berfirman kepada saudara muslim maka apabila dia menyentuhnya hadis mauquf. Yang hadis mauquf. Adakah ayat tersebut sahih Ustaz? Jika ayat di hadis dikatakan hadis, tapi hadis ni hadis yang mauquf, hadis yang direka oleh manusia bukan datang daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, jangan buat amal, tak payah buat amal tu. Okey. Soalan kedua. Adakah hadis yang menyatakan bahawa bulan Syawal pada malam pertama akan diangkat buku amalan yang lama dan digantikan dengan buku amalan yang baru? Ini pun maudhu'. Okey, maudhu'. Lepas tu dia kata jangan ikut orang, ikut sunnah. Cerita buku amalan diangkat. Bila buku amalan diangkat? Buku amalan ni diangkat pada 3 tempat. Bukan pada malam nisfu Sya'ban sebagaimana yang kita percaya tu. Diangkat buku amalan ni pada 3 tempat. Yang pertama sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut dalam bab puasa Isnin dan Khamis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku suka diangkat buku catatan aku ketika mana aku sedang berpuasa. Sebab tu Nabi puasa Isnin dan juga Khamis. Maknanya setiap hari Isnin dan setiap hari Khamis buku catatan amalan akan diangkat. Itu pemahaman ulama muhaddisin sekalian. Pemahaman yang kedua datang dari hadis yang juga sahih, yaitu hadis Nabi SAW, ya ta'aqabul malaikatun bil lail wal malaikatun bin nahar. Setiap hari malaikat naik turun, ada shift dia. Malaikat malam datang malam, malaikat siang datang siang. Okey, baik. Maka apa kerja malaikat ni? Dibawa dan buat turun buku. Angkat buku, buat turun buku yang baru. Angkat buku, buat turun buku yang baru. Maka ini kerja malaikat. Dia catat setiap buku-buku yang setiap benda-benda yang kita lakukan dan diangkat pada setiap hari. So, buku catatan amalan kita diangkat setiap hari. So, setiap hari kita baca 3 kali Yasin. Macam mana? Macam kita buat buku Syawal. Tak maknanya. Sehingga setiap hari akan siang dan waktu siang dan waktu malam malaikat akan turun angkat buku kita setiap hari. Baik, yang kedua iaitu bila lagi catatan amalan kita dihapuskan. Apa tengok dalam ayat apa? Dalam malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun. Apa yang mereka buat? Menghapuskan semua dosa-dosa dan memberikan apa-apa yang mereka minta pada malam tersebut. Malam Lailatul Qadar diangkat buku catatan amalan ataupun dihapuskan semua amalan-amalan jahat dosa kita pada malam Lailatul Qadar dengan izin Allah. Dengan izin Allah. So 3 tempat, 3 keadaan itu. So bukan pada malam nisfu Sya'ban. Persoalannya, kenapa kita nak kena tunggu malam nisfu Sya'ban untuk minta Allah hapuskan dosa-dosa kita? Kenapa kita tak hapuskan tiap-tiap hari? Tak minta tiap-tiap hari Allah hapuskan dosa kita. Kenapa nak kena tunggu? Bila kita datang ni bukan hapuskan dan buang buku lama nak masuk buku baru. Kenapa tak tiap-tiap hari kita minta? Itu persoalannya yang betul-betul kita persoalkan. Baik, yang kedua, siapa tahu solat kita tu adalah penyuci dosa. Okey, jangan tunggu malam, tunggu Datuk Imam tolong doakan kita sendiri. Apa dia penyuci dosa? Salah satu penyuci dosa adalah solat. Kata Nabi, atadruna mami bukan pemulakan hadis. Okey, Allah sallallahu alaihi wasallam. Soalan. Ara'aitum. Okey. Ara'aitum law kana fi babi ahadikumul an-nahr. Kata Nabi, apa pandangan kamu kalau di hadapan rumah kamu adanya sungai? Fata'tasilu fihi 5 marratin fi yawmin wa lailah. Dan kamu mandi pada sungai itu sehari 5 kali sehari. Hal kamu min daranihi syai', adakah akan wujud daki kat tubuh badan kamu? Sudah pasti tidak ada. Iaitu kekotoran kat tubuh badan kita kalau sehari 5 mandi kita 5 hari 5 kali kita mandi. Fakadzalika solat. Nabi kata itulah solat. Maknanya siapa yang solatnya itu menyucikan dosa-dosa yang dia lakukan. Baik. Kemudian yang kedua, sedekah. Sedekah juga innama sadaqat tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'un. Sedekah itu menyucikan dosa-dosa kita sebagaimana air yang memadamkan api. Buat amalan itu banyak-banyak, insya-Allah dosa kita akan diampunkan selain daripada kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hubungannya dengan nisfu Sya'ban dan amalan-amalan baca 3 surah Yasin secara berturutan?
baca sekali dia selesai imam sudah malam dah. Dia doa sekali gabung baca juga. Adakah yang terkandung dalam hadis itu amalan ataupun bid'ah? Tak masuk pun, tak ada hadis pun yang sebut. Tapi untuk kita nak beramal sekadar nak berdoa, harus hukumnya. Nak baca Yasin 10 kali pun harus hukumnya. Mana bacaan Al-Quran. Adapun untuk yang tetap dan percaya, maka tidak dibolehkan. Yang tetapnya adalah bid'ah. Tetapi dalam bab amalan untuk baca Yasin, untuk doa, itu harus tak ada masalah. Dan dilakukan, dibolehkan, tak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Satu contoh kita ada orang berhutang dengan kita, Ustaz. Jadi kita tuntut hutang, dia lihat nak bayar. Sekiranya kalau seorang tu kalau tidak mampu tu kita boleh halalkan lah. Tapi sekarang orang yang hutang kita ni ialah mampu bayar, boleh tak kita berniat ataupun kita beritahu dia, kalau dia tak tunaskan hutang tu, kita minta bahagian hutang tu untuk kita sedekahkan ke mana-mana ataupun bayar zakat untuk kita, bagi pihak kita. Bagaimana pandangan Islam? Yang pertama, orang hutang dengan kita, dia tak nak bayar. Akhirnya kita kata niat sedekah kat dia. Kita minta dia bayarkan untuk kita sedekah, pasal benda tu kita punya hak. Mana kita yang bersedekah, tapi minta dia yang sampaikan. Oh, okey. Itu kita bagi dalam istilah fiqh, kita bagi hiwalah. Apa dia hiwalah ni? Hiwalah ni kita ada A, B, C. A hutang dengan C. A hutang dengan C. B pula ada berhutang dengan A. Okey, B berhutang dengan A. Si Ali, okey, kita katalah Ali Osman dengan Hamid. Ali hutang dengan Hamid. Ali hutang dengan Hamid RM10. Okey, kemudian dia pula waktu yang sama Osman pun hutang dengan Ali RM10 juga. Okey, lalu apa kita kata? Dia kata, Ali kau hutang aku RM10. Hutang kau pergi bayar dekat Hamid. Hutang yang kau aku tu kau pergi bayar dekat Hamid. Maka harus kemudian kita panggil hiwalah. Hiwalah ni tukarkan daripada bayar kat kita kepada bayar pada seorang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bayarkan sebagai zakat. Okay. Boleh, dibolehkan, tapi dengan syarat orang yang bayar tu dia mesti kena sebutkan dan sebagainya adalah zakat yang tertentu dan kena jelaskan. Tak boleh hanya sekadar pandangan begitu saja. Baik. Yang ketiga, cara macam mana nak buat orang yang hutang dengan kita. Ini formula juga. Orang yang hutang dengan kita mungkin ribuan, ratusan. Kalau kita ada zakat, kita katakan ada seorang hutang dengan kita RM1,000. Zakat kita pada tahun itu RM1,000 juga. Apa kita buat? Ambil duit zakat ni pergi bagi dekat dia. Mana dia adalah salah satu asnaf. Ni duit zakat aku yang wajib pada aku bagi kat kau. Tapi kau ingat kau ada hutang aku RM1,000. Bagi zakat kat dia, dia gunakan itu untuk bayar balik hutang kita. Dia bolehkan. Digunakan tak masalah. Boleh tak? Baik. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tambah soalan Ustaz. Untuk kaum wanita, saya ada mendengar sekiranya kaum wanita untuk solat zuhur pada hari Jumaat, dia kena melepasi waktu tu selepas orang kaum lelaki habis solat Jumaat. Dia tak boleh azan zuhur terus solat zuhur untuk kaum wanita. Macam mana pandangan saya? Sebahagian daripada mazhab Syafi'i yang mengatakan begitu hukum, tetapi pada hukum sah ataupun tidak solatnya adalah hukum tak sah. Sebab syarat sah solat mestilah mengetahui masuknya waktu. Bila masuk waktu, bila azan itu dah menunjukkan kepada masuknya waktu dan diharuskan bagi mereka solat dan dikira sebagai waktu solat, dibolehkan. Kalau mengikut hukum yang lain lah digunakan. Tapi ada sebahagian daripada pandangan mazhab fiqh mengatakan harus ditunggu sebagai adab. Kerana orang-orang ni dia orang dengar, orang perempuan dia pun dengar, orang tukar juga. Tapi kita di Malaysia ni orang lelaki saja. Ustaz, maknanya tak ada masalah lah. Yang ada pandangan, yang ada saya dengar yang dekat masjid tu mati, tapi dekat rumah pun nak kena tunggu juga walau kat rumah. Tak ada. Teruskan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.